kemungkaran syaitan dan hawa nafsu. Pasal dia imannya hanya tahu je tapi dia tak terasa. Apa dalilnya? Ada orang berjalan terpongeh je kepalanya. Dia tahu ke tak nutup aurat tu termasuk kepala. Tahu, tapi mengapa terpongeh juga? Pasal tak terasa. Orang tak semayang tu dia. Ada tak orang tak semayang? Dia tahu tak semayang tu wajib? Tahu. Ngapa tak semayang? Pasal dia hanya imannya di otak, tak sampai di hati. Ada tak orang hafal Quran tapi menentang hukum Allah? Kuat jawab dia macam ada aja orang ni. Menentang hukum Allah sedangkan dia hafal Quran. Pernah dia ceramah di satu tempat tau. Jangan bayang siapa-siapa ni, ada lah orang tu ya. Dia ceramah satu tempat, dia kata hanya 1% saja yang kita tak laksanakan dalam Islam ini. Hudud tu hanya 1% saja. Yang lain tu dah ada. Mayang ada, puasa ada, zakat ada, semua ada. Hudud tu yang tidak dilaksanakan hanya 1%. Adakah kita tidak Islam kerana 1% itu? Katanya dia. Dia ceramah dalam satu tempat kan. Saya baca dalam Facebook tau. Ceramah dia tu saya apa kan? Di video ke orang. Tapi dia seorang je bercakap, tak ada siapa yang nak nanya. Patut tanyalah. Apa tanya? Di mana nak letakkan ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah? Itu nak letak di mana? Tapi tak ada orang nanya. Cuba kalau ada orang nanya begitu gitu, terkedu dia. Itu dia. Pasal apa? Dia tak tahu kan? Dia tak tahu. Dia tahu ke tak tahu? Tahu tapi tak terasa. Hanya di otak, tak sampai di hati. Begitulah seterusnya. Siapa tak tahu riba tu haram, angkat tangan, dia nak tengok benar. Siapa tak tahu riba tu haram? Tahu belakang ya. Tapi ada tak orang libatkan diri dengan riba? Ada. Tambah akhir zaman ni kata Nabi, kalau dia tidak berterlibat dengan riba, sekurang-kurangnya tepias-tepias riba tu dapat juga ke dia. Ada juga ya. Itu namanya iman ilmu. Ini cerita iman kan, panjang ceritanya. Udah. Yang ketiga iman ayan. Iman ayan namanya ain ya alif nun ya. Artinya terasa di hati. Itu terasa di hati. Dia terasa tak semayang tu berdosa. Lalu dia pun semayang. Dia takut, dia baca hadis. Wahai anakku Fatimah, kata Nabi. Sesungguhnya aku diperlihatkan kepada neraka. Dan di dalam neraka itu kebanyakannya adalah kaum-kaum perempuan, kata Nabi itu ya. Jangan nyolak mata dengan saya, bukan saya ngabur ni ya. Dalam neraka itu kebanyakannya perempuan. Ada di antara kumpulan mereka yang digantung rambut mereka, dipakaikan dengan kasut neraka sehingga mendidik otak mereka kerana mengeluarkan hanya sehelai rambut untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Itu hadis turun daripada Mi'raj. Nabi turun daripada Mi'raj. Nabi cerita khabar pada anaknya Fatimah. Kenapa? Mengeluarkan sehelai saja daripada rambutnya. Itu baru selai. Dia pakai kasut neraka mendidik otak di kepala. Orang baca itu dia tahu lah. Oh, tak pandai aku kena kena tutup aurat. Aku kena pakai tudung katanya. Kalau dia tak ada kalau iman ilmu aja, aneh je buat tak reti, jangan lembung aja rambut yang sana kemari. Tahu kan ngelembung rambut sana kemari? Udah ada orang bayang dia betul. Itu iman ayan. Iman ayan dia takut, tak berani dia melakukan dosa kerana dia tahu neraka itu dahsyat, hebat apinya 70 kali ganda daripada api dunia ni. Jadi iman ayan. Bila sebut nama Allah, bergementar jiwa mereka. Bergementar. Allazina idza zukirallah tambung wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu iman ayat. Bila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Bila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Itu iman ayat ya. Orang iman ayat ni tak masuk neraka kerana dia takut benar, tak masuk dalam neraka.
Cuma lambat masuk syurganya. Ngapa lambat? Ngapa lambat masuk syurga? Kerana dia mati meninggalkan harta yang banyak. Dia mati meninggalkan toko, tudungnya 2 lemari, ya, tinggalkannya. Baju kurungnya 50 lah. Kain pelekatnya, kain batiknya 30 lah. Itulah banyak benda-benda yang ditinggalkannya. Jadi oleh kerana banyak benda hartanya, apa jadi pada dia? Di akhirat esok dicek, akan dihisap. Hisap tu dia yang lama masa tu, yang lambat dia masuk surga tu. Orang lain udah apa? Orang lain udah dalam syurga aja, udah berdua-duaan aja di atas kerusi tau. Di syurga tu ada kerusi tau, berada adab antara suami dan isteri tu. Seorang tu menyuapkan isterinya buah anggur, isteri pula menyuapkan suami itu buah anggur tau. Lepas tu dibuai oleh bidadari-bidadari. Tak ke tak nak ni? Dibuai oleh bidadari-bidadari itu, menyanyi pula bidadari itu, ya. Bulan di pagar bintang katanya. Orang dengar ke ni? Ya. Tak ke tak nak? Tak lah tu. Lepas tu dengar pula suara dari jauh nyanyi. Dia pun tanya, siapa itu? Betul jawab apa? Dah pandai dia menjawabnya. Cuba teka katanya. Itu keadaan di syurga, ya. Seronok aja. Tapi orang yang iman ayat ni lambat masuk syurganya. Kenapa? Kerana banyak benar hartanya yang terpaksa dihisap oleh malaikat, ya. Walaupun demikian hisapnya ringan, cincai aja. Tapi lama ada juga, ya. Ringan hisapnya. Kenapa? Kerana dia orang yang takutkan Allah Ta'ala, ya. Ringan dia hisapnya. Hisaban yasiro. Hisap yang ringan. Macam orang balik ke Mekah lah, ringan ke teruk hisapnya. Cek di katam tu benar-benar ke lebih kurang je. Lebih kurang aja ceknya, ya lah. Mak Haji ada melimah, mana ada gitu. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak ada melimah, Mekah tak sah hajinya. Kata dia lah. Pak Haji ada beli kapet, mana ada kata. Padahal 6 lah dalam beg tu. Custom tu tahu ke tak? Tahu, tapi saja lepas je. Cincai je. Baru lepas teroyak depan Kaabah tu. Boleh dosa aku, banyak dosa aku. Balik-balik ni pun custom. Ya. Itu pun satu hal juga. Orang balik umrah pun begitu, orang balik haji pun begitu lah tu. Idak ke? Sabual lah. Ngapa yang pandai benda yang cakap ni? Ngapa pandai benda? Dia pun begitu. Itu dia. Itu iman ayat. Yang keempat iman hak namanya. Iman hak. Haqaf ya, iman hak. Iman hak ni iman para sahabat, ya, iman wali-wali dan sebagainya. Itu namanya iman hak. Satu saat pun tak pernah lupa akan Allah Ta'ala. Sentiasa ingatkan Allah Ta'ala. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Lagi? Wa ala junubihim. Lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sambung. Subhanaka faqina azabannar. Itu orang yang iman hak namanya. Iaitu mereka-mereka yang senantiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, kamu jadikan benda-benda ini tidak sia-sia, bukan dengan sia-sia. Maha suci Engkau, jauhilah kami daripada azab api. Itu iman hak. Orang ini dia tak ada masuk neraka dan cepat masuk syurganya, ya, masuk syurga bi ghairi hisab. Macam iman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tu kaya ke miskin? Kaya, tapi matinya apa dah? Apa pun tak ada, kerana semua hartanya disumbangkannya di jalan Allah. Bila ditanya Nabi, apa yang tinggal padamu Abu Bakar? Apa jawabnya? Memadailah bagi aku Allah dan Rasul, ya. Kemudian begitu jugalah sahabat-sahabat lain, Umar, Osman, Ali dan sebagainya. Itu iman hak namanya. Yang kelima itu iman haqiqah namanya. Haqiqah, sebenar-benar iman. Yang ini iman Rasul-Rasul, iman Nabi-Nabi.
Tak payahlah saya cerita. Ngomong orang ni tak ada pun. Ada ke Rasul angkat tangan? Tak ada. Ghulam Rasul ada. Itu di mana? Kalau intan aja ada. Ghulam Rasul. Itu nama kedai bukan nama orang. Jadi iman Rasul dan iman Nabi. Iman yang sejasa grafnya naik aja. Ini dah. Itu cerita iman ya. Jadi orang yang benar-benar iman tu dia dapat zauq namanya ya. Bermula sekalian yang demikian itu dibangsakan akan dia kepada zauq. Zauq itu artinya apa? Perasaan yang bangsa maknawi yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam mata hati engkau, padahal mesra yang demikian itu pada segala juzuk badan engkau. Dia daripada hati tu ya. Dia nampak Allah tu dengan mata hatinya, mesra kepada seluruh badannya tu. Tak ada lain ingatnya Allah aja. Apa pun Allah, 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 Allah. Itu namanya zauq. Ya, zauq. Dia ni atas lagi daripada syauq. Dulu kita ada baca syauq dah. Ada zauq ni lebih atas daripada syauq lagi ya. Maka dinamakan hal makrifah engkau seperti yang demikian itu fana, namanya fana ya. Habis yang lain tu binasa belaka, tak ada belaka. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Dia tak nampak yang lain, hanya nampak Allah saja. Itu namanya fana. Fan tu fana lah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sambung lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu namanya fan ya. Dan sekira-kira jikalau dikekalkan oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya dan kurnianya bagi engkau akan hal yang demikian itu, hingga jadi terlupa dan hilang daripada engkau, artinya hilang pengingatan pada mata hati engkau, dan pada ihsan, panca indera engkau. Artinya panca indera itu tadi ingat yang lain, tak ada nampak yang lain, tak ada dengar yang lain, hanya Allah saja ya. Allah kekalkan tu sampai dia mati. Yang zahir dan pada batinnya akan tiada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga diberi engkau, hingga di diri engkau tiada engkau ingat melainkan Allah jua. Yang lain tu macam tak ada. Itu namanya fan, binasa ya. Yang wujud hanya Allah Ta'ala, yang qidam hanya Allah Ta'ala, yang baqa hanya Allah Ta'ala. Apa pun Allah, 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 Allah. Yang lain tu kira tak ada ya. Dia tak nampak yang lain, hanya nampak Allah Ta'ala sahaja. Ini ngajarnya senang, tapi nak memilikinya berit, payah. Ngajarnya senang, ngatukkan bibi atas dengan bibi bawah aja. Tak ada susah, tapi nak merasakannya amat payah sekali ya. Itu fana. Ada ke tuan-tuan yang dah ada rasa fana tu? Dah ada ke? Kalau dah ada, alhamdulillah dah ya. Perempuan ada? Ada tak? Dah diam tu, ada tu ya. Ada tu. Dia macam ni semua fana belakang. Ya. Jadi dia yang kekal hanya Allah Ta'ala saja ya. Artinya kekal pengingatan hati akan Allah Ta'ala, dan kekal lupa pengingatan hati akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang lain tak ingat. Roti canai tak ingat, ulut tak ingat, lagi entokah tak ingat. Saya kejap ni ingat entokah saya rosak ada di rumah. Kena ingat tu ya. Entokah rosak tak mustad, Mercedes tak mustad. Patutnya Proton tak mustad, Mercedes tak mustad ya. Jadi ingat saja tu, bukanlah Allah. Ingat ke apa? Ingat sekarang tak apa-apa kata kena sekarang ni ya. Itu telefon pomen tu, pomen yang telefon saya kejap tadi ya. Itu ingat lain daripada Allah. Patutnya tak ada ingat lain, Allah aja ya. Mana kedainya? Hati akan kekal lupa pengingatan hati akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan jika berkekalan yang demikian itu dinamakan akan dia sakar. Apa sakar? Sakaratul maut. Apa artinya? Mabuk mati. Sakara tu arti sakarun, arti mabuk ya. Sukaro tu mabuk lah. La taqrabus salata wa antum sukaro. Ada tak ayatnya? Jangan kamu hampir kepada sembahyang sehinggalah kamu kalau kamu dalam keadaan mabuk. Nak mabuk jangan sembahyang ya.
Ini mabuk, bukan mabuk todi, bukan mabuk apa, mabuk arak. Ini mabukkan Allah Ta'ala. Tak ada ingat yang lain, ingat Allah aja. Artinya mabuk. Tengok aja mabuk tu pun. Min alif bawah hamzah ujungnya mabuk. Baca itu yang betulnya ya, kita baca mabuk. Kalau kaf min alif bawah kaf apa? Mabuk. Ya. Kaf huruf hamas mabuk. Ini yang betul mabuk ya. Tapi kita ajar mana selalunya. Qaf pula tu. Min alif bawah qaf Qadawi. Ya tak? Jadi macam mana bacanya? Mabuk. Ada qala-qala pula begini. Itu saja melawak je dia. Selingan supaya apa, tak adalah dia mengangguk je kan. Itu mabuk. Dan jika hilang ia daripada engkau pada setengah ketika, maka dinamakan dia sahwu. Sahwu ya, sahwu tu artinya apa? Lupa, bahagian ada dia lupa. Patutnya sin tu dia pilih sahwu ya. Dan bagi makrifat itu beberapa nama dengan nisbah daripada maqamat dan ahwal. Jadi makrifat tu ada macam-macam kategorinya, ada macam-macam nama mengikut darjatnya dan mengikut hal-halnya. Ya, hal-hal ahwal tu hal-hal orang yang arif. Dan bagi yang demikian itu beberapa dalil. Ada dalil betul. Apa tu dalil? Bukti. Itu dalil ya. Beberapa dalil yang disebut di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asarnya apa? Perkataan para sahabat. Dan lihat olehmu di dalam sekalian itu jika engkau kehendak. Kalau tidak, carilah ayat-ayat yang bergantungan dengan fan, yang bergantung dengan apa tu, musyahadah, yang bergantung dengan hauf, yang bergantung dengan rojak dan sebagainya. Ada ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadisnya. Kena carilah ya. Tapi tidak carilah. Itu dia. Kemudian akan datang kita baca fasal iman ya. Faslun fil iman. Itu akan datang dah minggu depan kita baca ya. InsyaAllah. Okey, sekian dulu untuk pagi ini. Ada masalah? No problem. Alhamdulillah. Ada? Tak ada. Ya. Ya. Kalau tak kenal Allah, solatnya tak sah. Betul lah tu. Sekurang-kurangnya kita tahu Allah itu sifatnya begini. Sifat Allah tu nak tahu. Ya, wujud, qidam, baqa tu bukan kena hafal, nak tahu Allah tu segala-galanya. Allah itu sentiasa ada. Paling kurangnya kena 3 tu ya. Allah 4 dah. Allah itu ada, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui. Itu paling kurang. Yang lain itu cabang-cabang saja ya. Itu nak kenal Allah. Paling kurangnya jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau yang lain tu kita katakan Allah, memang tak terima terus lah. Kalau kita menyengutukan Allah, kita syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, memang tak terima semayang kita. Kenapa? Kita semayang kita tujuannya nak dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kita tak kenal Allah, macam? Terus dipersembahkan kepada syaitan, macam? Tak sampai kepada Allah, hanya sampai kepada syaitan. Macam ada orang ngirim barang pada saya, suruh bagi kepada Sultan Azlan Shah, katanya. Saya tak kenal mana rupa Sultan Azlan Shah. Pergi ke istana. Ya, ke istana tu tengok mana Sultan Azlan Shah. Tengok di luar tu ada seorang pakai baju Melayu, pakai tengkolok, mawak lembik. Ini dia kot, katanya. Kita pun bagi hadiah kepada dia. Lepas tu ada orang tu nanya kepada Ustaz Azlan Shah, ada keterima hadiah saya? Kata tidak, katanya. Orang tu tanya saya, kamu bagi kepada siapa hadiah tu? Aku bagi kepada orang hidup di luar istana tu, pakai tengkolok, pakai apa tu. Rupanya yang di luar istana tu siapa? Bentaranya. Bukannya sultannya, bentaranya. Jadi marah ada Sultan Azlan Shah. Marahlah, dia bukan dia bagi pada orang lain. Begitulah semayang kita tu, nak dipersembahkan hanya kepada Allah.
jangan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tapi paling kurang itulah kita kena kenal Allah tu sentiasa ada, sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa mengetahui. Itu 4 sifat tu, pegang itulah, insya-Allah selamat dalam apa? Dalam hidup kita ni. Bila rasa nak ambil nombor ekor, apa dah? Teringat Allah tu, nampak, dah tak jadi. Bila rasa nak ngumpat, dengan nyebut nak nyebut anu tu apa? Terasa Allah Maha mendengar, udah tak jadi ayam jadinya. Tak jadi anu ya. Begitu juga Allah mengetahui. Begitu juga yang lain-lain ya. Itu macam anunya. Kalau langsung tak kenal memang tak sah ya. Ya. Tak ada takut dah. Pasal masa itu takut pun tak guna lah. Masa itu tak guna takut dah, harap je. Pasal kita dah terdaik, apa nak takut lagi? Ya. Kalau tak semayang maksudnya, aku takut ni tak semayang. Apa boleh buat? Udah terdaik. Jadi harap ajalah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa aku. Ya. Itu harap. Takut tak guna dah. Aku tak berjuang dalam hidup aku. Udah terdaik baru tak berjuang, baru sedar. Apa gunanya? Jadi yang ada gunanya apa? Minta ampun dengan Allah kerana aku tak berjuang. Haraplah dengan keampunan Allah Ta'ala ya. Itu dia. Tak ada banyak takut lagi. Yang orang yang menjalankan kerja-kerja ibadah ni orang yang takut. Ya. Baru dia bangun, baru dia buat. Mengapa dia semayang? Dia takut. Baru dia semayang. Mengapa dia puasa? Dia takut. Mengapa? Barulah dia puasa kan. Tapi kalau dah terdaik, apa nak takut lagi? Udah terbaring. Aku nak puasa, boleh puasa kan? Kalau tidak pun tak boleh buat. Itu sebab mesti 100% harap. Ya. Lagi? Ya. Ya. Dengan isyarat pengumpat juga. Contoh ni saya nak nombor dia. Ini lagi kecil lagi. Tak ada nombor saya kan. Saya nak kata dia kata. Saya nak kata dia. Apa dah? Apa dah? Ngumpat dah tu? Ngumpat dah tu. Muncul budak kecil ni tak nombor saya. Itu namanya apa? Ngumpat dah tu. Bukan dengan isyarat. Dengan mata begitu je. Kalau orang tu sembang tu dia pun nengok ni. Itu ngumpat dah tu. Ya? Lagi? Hati mengumpat. Hati mengumpat. Sebab itu istighfar lah kalau hati dah berkata-kata apa betul. Minta ampun dengan Allah Ta'ala ya. Lagi? Habis? Udah jemu? Dah puas? Dia sama muntah? Udah muntah belum? Udah. Belum muntah lagi? Kalau belum tanya lah. Ya. Dalam bergerak ni habis luruh masjid kan. Mulakan jenazah anak yang itu. Ya. Ada kita mengumpat dia tu macam itu tidak mengumpat. Abu Lahab kita ngata dia ngumpat ke tak? Adakah ngumpat Abu Lahab? Ya, mengumpat tu istilah dia mengumpat tapi tak berdosa. Bila orang tu dah masyhur dengan kefasikannya atau masyhur dengan kekufurannya, istilahnya masih lagi mengumpat tapi tak berdosa. Bukan berdosa. Ada 6 tempat mengumpat tak berdosa. Tahu ke mana? Ya Allah tak tahu. 6 tempat tak berdosa mengumpat. Kalau nak mengumpat 6 tempat ni. Orang panjang benar jawabnya lantak ni. Yang pertama, kalau nak mengadu kepada yang berkuasa. Ya. Ngumpat lah. Kena ngumpat lah. Tak apa nak diadu kan? Kita kena sebutkan kesalahan orang tu. Nak ngadu kepada polis ke, nak mengadu kepada qadhi ke, nak mengadu kepada mufti ke, nak mengadu kepada apa lah. Itu tidak berdosa. Mengumpat lah tak apa. Yang kedua, kita minta tolong dengan kawan kita untuk membasmi kemaksiatan. Kita ngajak, jom Cik Mat, kita tangkap dema berdua tu, dema berkedudukan, dema bukan nikah tu, duduk berdua-duaan aja sana tu. Mereka sedang halwat. Yang itu kita minta tolong, dia kena ngumpat dia lah. Yang itu tidak berdosa. Ngumpat namanya masih ngumpat, tapi tidak berdosa.
Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita mencegah seseorang yang kita kasihi lah daripada berkawan dengan seseorang, kerana orang tu akan membawa kebinasaan, akan membawa kerosakan. Contohnya, kita kabur pada anak kita, kamu jangan kawan dengan dia, dia tu ngisap dadah, dia tu tak tutup aurat, dia tu nampak maknya tu, mak nampak katanya. Kalau kamu kawan dengan dia, kamu esok nampak mak esok katanya. Yang itu mencegah manusia daripada melakukan maksiat itu. Itu mengumpat yang itu tidak berdosa. Yang keempat, orang yang masyhur dengan kefasikannya. Ya, masyhur benar dengan kefasikannya. Sebutlah namanya, tak apa. Ya, tak ada berdosa. Dia nakak gambar tak bertudung, ngelembung aja rambutnya tu, gambar tu masuk dalam kabur. Satu Malaysia baca. Dia tak bertudung sana kemari. Umpat orang itu tak apa. Ya, tak ada berdosa. Tapi waraknya tidak mengumpat. Warak, tahu warak? Kalau nak jadi orang warak, dia tak ada mengumpat orang tu. Tapi kalau nak jadi orang biasa, tak ada berdosa. Mengumpat tu tak ada berdosa. Ya? Udah masyhur benar dengan kefasikannya. Ya? Macam buntung kali tu, boleh mengumpat. Dah masyhur benar. Ya? Lagi apa? Lagi tak kira lah siapa-siapa lah ya. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, sebagai ikhtiar terakhir, kena sebut kelemahan dia, kena sebut kepinjangan dia. Kalau tidak, orang tak kenal. Orang nak cari rumah Ustaz Ibrahim, pergilah tanya Ustaz Ibrahim mana rumahnya. Ustaz Ibrahim mana, tak kenal. Allah yang kecil-kecil tu tak kenal juga. Allah yang ngajar Kota Raja tu tak kenal juga. Allah yang pakai toka ini tu tak kenal juga. Allah yang kurap tu, Ibrahim kurap ke? Baru kenal. Tapi sebagai apa? Ikhtiar yang terakhir. Ya. Yang keenam, last sekali, minta fatwa kepada mufti atau qadhi atau ustaz atau siapa-siapa lah yang berilmu. Ya. Macam ada seorang perempuan minta fatwa kepada Nabi. Ya, perempuan itu isteri kepada Abu Sufyan. Dia minta fatwa kepada Nabi. Ya Rasulullah, suami saya tu Abu Sufyan tu orangnya kedekut, bakhil, kikir, lagi apa? Lagi cikir. Dah pandai. Saya nak dengar itu tadi tu. Cikir katanya. Dia tak bagi saya belanja harian. Bolehkah saya ambil wang daripadanya tanpa pengetahuan dia dan belanja untuk belanja harian saya? Jawab Nabi, boleh. Ambil lah, tapi sekadar yang keperluan saja, jangan lebih daripada itu. Ya. Jangan nak beli kapek ke, tak ada. Nak beli belanja harian tak apa, kata Nabi. Jadi itu 6 tempat boleh mengumpat. Ya. Tidak berdosa. Lain tu jangan mengumpat. Ya. Jadi yang digunakan oleh orang politik yang mana? Mengumpat yang mana? Orang politik ni mengumpat saja. Yang mana? Yang keempat ya. Yang keempat dia, saya pun dah tak ingat yang 1, 2, 3, 4, tak ingat dah. Yang keempat tu apa dia? Dia mencegah orang lain daripada mengikuti. Mengikuti orang itu kerana boleh membawa kepada kebinasaan. Kamu jangan biarkan dia tu megang kuasa. Kalau kamu biarkan dia pegang kuasa, hancur negara ini. Kerana mereka itu rasuah. Ya, mereka itu rasuah. Itu tak apa, mengumpat. Ya, 28 bilion duit negara yang telah lesap di tangan mereka, tak tahu ke mana halanya. Jadi kalau kamu hendak negara orang itu, pundilah mereka. Yang itu mengumpat tu. Tapi tidak berdosa. Orang politik itu itulah. Ya. Tapi kalau individu macam dia tunjuk gambar Anwar tengah berzina, itu apa? Itu berdosa. Ya, mengumpat yang berdosa. Ya. Lagi? Habis? Sudah puas? Okey. Itu 6 tempat. Allah, tuan-tuan dan puan baca dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada situ. Ada tak kitab itu? Ada ngaji tak? Ada guru ngajar kat sini? Tak ada. Ya Allah. Carilah gurunya. Susah cari Ustaz Ibrahim aja. Orang lain ramai banyak pandai belaka. Bacalah kitab itu. 4, 6 tempat yang diharuskan mengumpat.
Ya, istilahnya masih mengumpat lagi, tapi diharuskan ya, tidak berdosa dan tidak berpahala. Okey, sekian dulu. Ada lagi? Habis? Okeylah, dah habis lah. Baliklah kita lepas ini. Sekian, ampun maaf aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta wa 'allamta wa antal ladzi fatahta wa fahamta falakal hamdu kama akramta wa fahamta wa qulta wa khalqal haqqa wa 'aduka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qul ta'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bi 'alaina kama hafiztahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.